TV KPM. Aduh, peninglah. Kenapa ni macam ni? Dapat surat-surat ni. Aduh. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Cikgu tengok ni cikgu, saya dapat surat lah cikgu dari LHDN. Saya sebenarnya risau sebab kenapa macam ni cikgu? Oh, ini surat peringatan untuk isytihar pendapatan ni Mira. Isytihar pendapatan? Ya. Tapi saya bayar je cukai cikgu. Membayar cukai dan isytihar pendapatan dua benda yang berbeza Mira. Oh, ya ke? Ya. Jadi macam mana caranya saya nak isytihar pendapatan ni? Senang je Mira. Mira pergi ke laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey. Ya. Okey, lepas tu sebenarnya banyak lagi cukai-cukai yang ada di negara kita ni Mira. Ya? Ya. Menariklah cikgu cakap pasal cukai ni. Baik, kalau Mira nak tahu, jom masuk kelas cikgu. Boleh cikgu? Jom. Saya nak tahu juga tu. Sambil boleh. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menyaksikan slot Mendengar Atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran ekonomi untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Alat Dasar Ekonomi. Kalau bercakap tentang ekonomi ni pastinya ada dasar, ada cukai, ada duti dan banyak lagi. Sama-sama kita akan pelajari. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan guru yang bersama dengan kita pada hari ini di studio iaitu Cikgu Zainab Misran yang merupakan guru kanan mata pelajaran vocational. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu Alhamdulillah Mira. Mira pun sihat cikgu. Teruja nak belajar dengan cikgu. Baik cikgu, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini di studio turut serta bersama dengan kami iaitu juru bahasa isyarat Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Azliana? Sihat cikgu? Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami. Baiklah cikgu Zainab, hari ini tajuk kita ialah alat dasar ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan tu cikgu? Okey, alat dasar ekonomi ini ialah satu instrumen yang digunakan oleh kerajaan bagi mencapai objektif makroekonomi. Di mana objektif makroekonomi ini ada 4 Mira. Yang pertama ialah kestabilan harga, yang kedua guna tenaga penuh, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan akhir sekali kestabilan imbangan pembayaran. Jadi, alat dasar ekonomi ini sebenarnya Mira adalah satu alat yang digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang berlaku di negara kita. Jadi, ketidakstabilan ekonomi itu berlaku dua keadaan. Yang pertama, apabila berlakunya inflasi dan yang kedua, apabila berlakunya kemelesetan. Mira tahu macam mana petunjuk kepada inflasi? Bagaimana cara itu cikgu? Inflasi, petunjuk yang paling biasa ialah kenaikan harga barang. Ya? Dan petunjuk kepada kemelesetan ialah pengangguran yang tinggi, pengangguran yang meningkat. Jadi alat dasar ekonomi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah alat dasar fiskal dan yang kedua ialah alat dasar keuangan. Jadi apa beza dasar fiskal dan dasar keuangan? Dasar fiskal adalah satu dasar di mana kerajaan melaksanakan perubahan dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan untuk menseimbangkan untuk kestabilan ekonomi negara. Manakala dasar keuangan pula ialah satu dasar di mana ia mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar faedah untuk menstabilkan ekonomi negara. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, seterusnya sebab fokus hari ini ialah mengenai dasar fiskal. Jadi dasar fiskal ni terbahagi kepada dua, iaitu dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncup. Jadi apa yang nak digunakan, bagaimana kerajaan menggunakan dasar fiskal ni bergantung kepada bagaimana situasi yang nak diatasi. Yang pertama kita lihat sekiranya ekonomi berada di dalam keadaan kemelesetan ataupun deflasi. Kita lihat di dalam slide kita apa tujuannya.
tujuannya ialah untuk meningkatkan permintaan agregat. Ya, bagaimana kerajaan menggunakan dasar melalui dasar cukai, kerajaan akan menurunkan kadar cukai. Contohnya, cukai pendapatan individu. Jadi bila kerajaan menurunkan cukai pendapatan individu, pendapatan boleh guna akan meningkat. Ya, Mira, bila pendapatan boleh guna meningkat, kuasa beli meningkat dan permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Ya. Okey, seterusnya melalui perbelanjaan kerajaan, kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Jadi banyak projek-projek pembangunan akan dibina dan yang penting penciptaan peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat tu dapat dicipta. Jadi kesannya pendapatan meningkat, kemudian kuasa beli meningkat dan akhirnya permintaan terhadap barang juga akan meningkat dan kesemua ini akan meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Seterusnya ialah dasar fiskal menguncup. Dasar fiskal menguncup ni dilaksanakan apabila negara berada di dalam inflasi, ya Mira, di mana tujuan kerajaan adalah untuk mengurangkan permintaan agregat. Bagaimana cara melalui kadar cukai? Kerajaan akan menaikkan kadar cukai ataupun mewujudkan cukai-cukai yang lainlah, ya. Contohnya meningkatkan kadar cukai pendapatan. Apabila cukai pendapatan meningkat, pendapatan boleh guna masyarakat akan menurun. Ya, bila pendapatan boleh guna menurun, kuasa beli berkurang. Permintaan terhadap barang juga akan berkurang. Okey, seterusnya melalui perbelanjaan kerajaan, ya. Apabila berlakunya inflasi melalui dasar fiskal menguncup ni, kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Banyak projek-projek pembangunan yang kurang penting akan ditangguhkan. Jadi peluang pekerjaan masyarakat juga akan berkurang. Pendapatan juga akan berkurang. Jadi kuasa beli juga akan berkurang. Ya. Okey, setakat ni boleh Mira? Boleh Cikgu. Okey, ya. Okey, seterusnya kita lihat situasi contoh ni Mira. Okey, sejak beberapa minggu lalu hangat diperkatakan mengenai harga makanan mencanak daripada sayur-sayuran hinggalah roti canai, menyebabkan kerajaan melaksanakan beberapa langkah bagi mengatasi situasi tersebut. Okey, kalau Mira tengok situasi contoh tu agak-agak Mira, apakah keadaan ekonomi yang berlaku dalam situasi tersebut? Boleh saya tengok kan Cikgu, harga makanan naik. Ya. Jadi kalau tengok harga makanan naik ni pastinya situasi yang berlaku ialah inflasi Cikgu. Ya, bagus Mira. Ya. Jadi maksudnya Mira dah faham. Jadi sekarang bagaimana kerajaan menggunakan dasar fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi tersebut? Kerajaan pastinya akan melaksanakan dasar fiskal menguncup, Ya, kerana bagus. pada waktu itu kadar cukai akan naik, Ya. jadi perbelanjaan akan kurang. Okey. Macam mana tu? Betul Cikgu? Ya. Bila cukai naik, Ya. maka akan turunlah perbelanjaan. Ya, maksudnya kuasa beli masyarakat berkuranglah. akan berkurang. Okey. Kemudian lagi satu menggunakan perbelanjaan kerajaan, ya. Kerajaan akan menurunkan perbelanjaan kerajaan. Jadi projek-projek yang kurang penting tu tadi akan dikurangkan dan peluang pekerjaan juga akan berkurang, menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan untuk membeli barang-barang yang diperlukan tadilah, ya. Okey Mira, boleh Mira setakat ni? Okey. Okey, itu dia penjelasan Cikgu tentang dasar. Ada dua dasar untuk alat dasar ekonomi ni, iaitu yang pertamanya dasar fiskal dan juga dasar keuangan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana tahu, hanya dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berfungsi sebagai agensi pemungut cukai serta penguatkuasaan dan pencegahan penyeludupan.
Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, selamat kembali di slot menengah atas Didik TV KPM di mana hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Macam kita tahu, untuk alat dasar ekonomi terbahagi kepada dua dasar iaitu dasar keuangan dan juga dasar fiskal. Dari segmen ini kawan-kawan, kita akan mengenali pula tentang cukai dan jenis-jenis cukai. Okey, jom Cikgu Zainab, bagaimana pula dengan cukai Cikgu? Ya, tadi kita dah fokus kita tadi ialah dasar fiskal. Jadi dasar fiskal tu mesti kita kena kaitkan dengan cukai. Jadi sekarang cikgu akan ajar tentang hasil kerajaan. Jadi semua jenis pendapatan yang diterima oleh kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan ialah merupakan hasil kepada kerajaan. Jadi hasil kerajaan ni akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Kita ada dua jenis perbelanjaan kerajaan, Mira. Perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Jadi cukai ni terdiri hasil kerajaan ni terdiri daripada dua jenis iaitu hasil cukai dan juga hasil bukan cukai. Di mana hasil cukai ada dua, terbahagi dua iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Okey, seterusnya ialah ini merupakan, tengok Mira, cikgu dalam slide ni kita ada sumber hasil kerajaan bagi tahun 2021 di mana kalau kita lihat cukai langsung memberi sumbangan yang paling besar kepada hasil kerajaan pada tahun 2021 iaitu 54.30. Kemudian diikuti oleh hasil bukan cukai sebanyak 26.80% dan juga cukai tak langsung sebanyak 18.90%. Okey, kita lihat kepada cukai langsung. Cukai langsung merupakan sejenis cukai yang beban cukainya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dan macam cikgu cakap tadi, ia merupakan sumbangan terbesar kepada hasil kerajaan. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis cukai langsung. Yang pertama ialah cukai pendapatan individu. Dikenakan ke atas individu yang memperoleh pendapatan lebih daripada satu amount yang tertentu dalam tempoh satu tahun. Ya, contohnya ialah cukai pendapatan yang dikenakan ke atas pendapatan kita termasuk upah, allowance, bonus, dividen, faedah dan sewa. Boleh Mira? Boleh Cikgu. Okey. Kita lihat cukai pendapatan syarikat. Mira ada nak tolong cikgu baca? Boleh Cikgu, saya bacakan ya. Untuk cukai pendapatan syarikat dikenakan atas keuntungan yang diperoleh oleh syarikat berhad. Contoh kadar cukai yang dikenakan tahun taksiran 2020 di mana untuk A, syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi 2.5 juta, 600,000 yang pertama iaitu 17% dan baki seterusnya ialah 24%. Ya. Untuk B pula, syarikat dengan modal berbayar melebihi 2.5 juta dengan 24% Cikgu. Ya, bagus Mira. Maksudnya di sini cukai pendapatan syarikat ni hanya dikenakan ke atas syarikat yang mendapat untung sahaja Mira. Jadi syarikat yang mengalami kerugian tidak dikenakan cukai. Seterusnya ialah cukai pendapatan koperasi. Dikenakan atas keuntungan yang diperoleh oleh koperasi yang beroperasi di Malaysia kecuali koperasi sekolah. Di Malaysia ni Mira banyak koperasi ya di Malaysia. Jadi mereka tu dikenakan cukai kecuali koperasi sekolah dan merupakan sumbangan terendah dalam jumlah cukai langsung kerajaan ya. Okey, seterusnya ialah cukai pendapatan petroleum. Dikenakan ke atas semua syarikat petroleum yang menjalankan operasi di Malaysia. Jadi contoh taksiran bagi tahun 2016, kadar cukainya adalah 38%. Okey, seterusnya ialah cukai keuntungan hartanah. Dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan sesuatu hartanah ya. Okey, seterusnya ialah duty stamp. Bayaran yang dikenakan kepada individu yang menjadi penerima pindah milik tanah. Contohnya lah, katalah cikgu nak pindahkan tanah cikgu atas nama Mira. Jadi Mira dikenakan duty stamp.
Ya, duty stamp dibayar berasaskan kepada harga harta tersebut atau nilai pasarannya yang mana lebih tinggi. Ya, itu ialah duty stamp. Seterusnya ialah cukai tanah. Dikenakan ke atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Dan bayaran cukai tanah adalah berbeza mengikut lokasi dan jenis tanah. Ia mesti dibayar kepada pihak berkuasa negeri melalui pejabat tanah. Ya. Okey, seterusnya ialah cukai pintu. Ni kita ramai yang kena bayar ni Mira ya, cukai pintu, cukai tanah ya. Dikenakan ke atas harta yang terletak dalam kawasan majlis kerajaan tempatan seperti rumah kediaman, tak kiralah rumah pangsa, rumah teres, banglo dan lain-lain, dan juga harta penyagaan ataupun perusahaan seperti kedai, kilang, gudang dan sebagainya. Okey, seterusnya Mira, kita pergi kepada cukai tak langsung. Ya, cukai tak langsung merupakan cukai yang bebannya boleh dipindahkan kepada orang lain. Ya, dikenakan atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Jadi, apabila firma dikenakan cukai, untuk dia mengekalkan margin keuntungannya, dia akan menaikkan harga barang ataupun perkhidmatan. Jadi, siapa sebenarnya Mira yang membayar cukai ni? Kita sebagai rakyat Malaysia. Pengguna. Ya, kita sebagai pengguna yang membeli barang ataupun perkhidmatan tersebut. Okey, seterusnya ialah duty excise. Ya. Komponen cukai tak langsung yang pertama ialah duty excise. Dikenakan ke atas barang seperti rokok, tembakau dan minuman keras. Juga dikenakan kepada kenderaan bermotor yang dikeluarkan dalam negara untuk dijual di pasaran tempatan. Okey, komponen yang seterusnya ialah duty import. Ya, dikenakan ke atas barang penggunaan yang diimport dari luar negara seperti buah-buahan, rokok, minuman keras dan barang-barang mewah. Ya? Itu tentang duty import kan cikgu? Ya, ya. Saya ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Ya, boleh. Apakah tujuan kerajaan mengenakan duty import ni cikgu? Ya, selain daripada dia sebagai hasil kepada kerajaan, tujuan kerajaan mengenakan duty import ni ialah sebagai melindungi industri tempatan. Sebab bila kerajaan mengenakan cukai ke atas barang-barang import, secara tidak langsung barang-barang import ni kurang berdaya saing berbanding dengan barang tempatan sebab harga dia dah jadi lebih tinggi. Okey, yang kedua ialah untuk mengatasi masalah lambakan lah, mengelakkan berlaku lambakan. Kita tak nak barang-barang daripada luar negara dijual di pasaran dalam negara dalam secara banyak dengan harga yang jauh lebih murah berbanding dengan barang tempatan kita sendiri. Dan satu lagi sudah tentunya lah untuk kestabilan imbangan pembayaran kita. Kita nak menggalakkan orang ramai rakyat Malaysia membeli barang tempatan ya Mira. Okey, boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, seterusnya ialah duty export. Dikenakan ke atas komoditi utama seperti petroleum, kelapa sawit, kayu balak dan getah yang dieksport ke luar negara. Ya, kenapa kerajaan mengenakan duty ekspor ke atas barang-barang komoditi ini? Selain daripada dia sebagai hasil kepada kerajaan, duty ekspor ni dikenakan untuk mengelakkan daripada firma mengeksport komoditi ni dalam bentuk barang mentah. Jadi kerajaan nak apabila firma-firma ini mengeksport komoditi ini sekurang-kurangnya mesti dalam bentuk barang siap atau barang separuh siap. Ya, jadi apabila kerajaan mengenakan syarat seperti ini, setidak-tidaknya firma akan memproses barang tu. Apabila berlaku pemprosesan, akan mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Okey, seterusnya ialah cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST. Dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan yang mula berkuat kuasa pada 1 April 2015 dan kadar GST bagi tahun taksiran 2016 ialah 6%. Okey.
akhir sekali bagi cukai tak langsung ialah cukai perjudian dikenakan ke atas firma yang menjalankan operasi perjudian berlesen di Malaysia. Okey, seterusnya ada lagi Mira, satu lagi levy. Dikenakan ke atas majikan yang membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Cukai ini biasa digunakan terhadap pekerja asing yang datang ke sesebuah negara. Okey. Setakat ni boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada hasil kerajaan yang terakhir iaitu hasil bukan cukai. Okey, hasil bukan cukai dekat slide kita ada 7 cikgu dah senaraikan. Yang pertama ialah bayaran denda dan penalti. Okey, contohnya cikgu melanggar lampu lalu lintas kan? Cikgu dikenakan saman. Jadi itu merupakan satu pendapatan hasil kepada kerajaan. Yang kedua, bayaran lesen dan permit. Kita ada penyagaan, kita membayar lesen dan itu merupakan hasil kepada kerajaan. Seterusnya ialah faedah dan pulangan pelaburan kerajaan. Jika kerajaan ada melabur di tempat-tempat yang ada potensi dan mendapat faedah, ia merupakan hasil juga kepada kerajaan. Seterusnya ialah bayaran sewa, harta ataupun aset kerajaan. Kerajaan pun dia ada harta dia, aset dia yang disewakan kepada orang ramai dan itu merupakan hasil kepada kerajaan. Okey, yang kelima ialah dividen, royalti petroleum dan gas asli yang diterima daripada syarikat-syarikat petroleum seperti apa Mira? Contoh syarikat-syarikat petroleum. Banyak ya. Lagi Petronas, Shell dan sebagainya ya. Dan itu menjadi hasil kepada negara kita. Okey, yang keenam ialah pemberian kerajaan luar negara dan agensi kerajaan. Mana-mana penerimaan daripada luar negara, derma dan sebagainya, kita masukkan di dalam hasil bukan cukai. Dan akhir sekali ialah dividen daripada saham dan GLC. GLC tu Mira ialah syarikat berkaitan dengan kerajaan. Contohnya seperti Proton, TNB, Petronas, Telekom dan sebagainya. Okey, boleh Mira? Boleh. Ada 7 hasil bukan cukai yang kita senaraikan di sini. Okey, seterusnya Mira, kita lihat kepada data hasil kerajaan persekutuan ya bagi tahun 2019 hingga 2021 ya. Kalau kita lihat di situ daripada tahun 2019, 2020 dan 2021 hasil cukai hasil kerajaan yang paling banyak disumbangkan daripada hasil cukai langsung. Betul. Ya? Dan kalau Mira perhatikan dekat situ, hasil kerajaan persekutuan bagi tahun 2020 jauh lebih rendah berbanding 2029. Perasan kan Mira 2019 kan? cikgu. 2019. 2019. Ya, jadi cikgu nak tanya, Mira, situasi ini berlaku kenapa Mira rasanya ya? Kalau tengok daripada jadual tu murid-murid 2020 lebih rendah berbanding 2019 yang macam mana cikgu katakan. Yeah. Ini kerana kegiatan ekonomi agak perlahan pada waktu itu cikgu. Kerana pandemik COVID-19 PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan. Di waktu itu kalau kita boleh ingat semula banyak firma yang tutup dan ramai pekerja diberhentikan kerja. Ya, bagus Mira. Cikgu nak semua anak-anak murid cikgu macam Mira yang yang concern ataupun yang peka tentang perkembangan ekonomi negara kita ya. Jadi Mira, selain daripada yang Mira sebutkan tadi tentang pandemik dan sebagainya, berlaku kegiatan ekonomi yang perlahan. Salah satu juga sebab kenapa hasil kerajaan persekutuan pada tahun 2020 tu dia berkurang berbanding 2019 adalah disebabkan oleh pengumuman pakej rangsangan ekonomi di mana pada masa itu juga ada beberapa cukai yang ditangguhkan dan juga diberi pengecualian.
semasa pakej rangsangan ekonomi tersebut. Jadi Mira, seperti yang kita ketahui tadi, dasar cukai ini digunakan sesuai dengan keperluan negara pada masa itu. Ya. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam dasar cukai adalah disesuaikan dalam situasi ekonomi negara pada masa itu. Okey, boleh Mira? Boleh, cikgu. Okey, sekarang boleh tak kita main permainan yang lain pula untuk menguji tahap kefahaman tajuk jenis-jenis cukai. Hasil kerajaan tadi. Boleh Mira? Boleh. Okey, kita ada dekat sini beberapa contoh hasil kerajaan ya. Okey, Mira, yang pertama bayaran denda penalti. Bayaran denda penalti ini termasuk dalam 7 hasil bukan cukai. Salah satunya, jadi pastinya bayaran denda atau penalti ialah hasil bukan cukai. Okey, bagus Mira. Okey. Okey, yang kedua, duty ekspor. Duty ekspor. Duty ekspor ni termasuk dalam cukai tak langsung, cikgu. Okey, bagus. Cukai tak langsung. Okey. Seterusnya ialah duty excise. Duty excise ini pun sama juga, cikgu. Masuk dalam cukai tak langsung. Okey, betul ya? Okey, bagus Mira. Okey, seterusnya cukai tanah. Cukai tanah. Cukai tanah kawan-kawan. Cukai tanah ni termasuk dalam mana? Betul. Masuk dalam cukai langsung. Okey, bagus. Okey, kemudian duty stamp. Duty stamp ni, duty stamp ni yang dikenakan sewaktu kalau nak tukar nama, kalau dalam urusan tanah kan cikgu, jual beli tanah betul, kan. Betul. Jadi ini sudah semestinya cukai langsung. Okey, bagus. Okey, akhir sekali. Faedah pelaburan kerajaan. Faedah pelaburan kerajaan yang setengahnya kerajaan akan invest lah, melabur di setengah tempat kan cikgu? Ya. Jadi ini termasuk dalam salah satu daripada 7, iaitu hasil bukan cukai. Okey, baguslah Mira. Betul cikgu? Maksudnya Mira dah faham lah. Betul-betul. Maksudnya Mira dah faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi Mira, sebagai rumusan untuk slot kita ini, kita boleh kelaskan di sini bahawa sumber hasil kerajaan terdiri daripada 2, iaitu hasil cukai dan juga hasil bukan cukai. Di mana hasil cukai ialah hasil kerajaan terdiri daripada hasil cukai tadi, terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung, dan beberapa komponen-komponen di dalam cukai langsung dan cukai tak langsung kita juga telah belajar. Dan akhir sekali tadi kita belajar tentang hasil bukan cukai yang terdiri daripada 7 komponen tadi. Betul. Okey, cikgu. Nampaknya kita dah sentuh dah semua tentang cukai dan jenis-jenisnya seperti mana Cikgu Zainab dah terangkan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung balik kelas ekonomi kita selepas ni kawan-kawan. Janji tahu jangan ke mana-mana. Hanya di slot Mendengar Atas Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, hasil kerajaan yang diterima pada tahun 2021 adalah sebanyak RM322.54 bilion, 13.2% daripada cukai tak langsung, 40.9% daripada cukai langsung, 19.4% daripada hasil bukan cukai, manakala selebihnya iaitu 26.5% merupakan pinjaman dan penggunaan aset kerajaan. Didik TV KPM. Baik, kembali kita kawan-kawan dalam Menengah Atas di Didik TV KPM. Jom kita sama-sama belajar tentang alat dasar ekonomi. Kita dah tahu tentang cukai. Kalau sebut tentang cukai ni, mesti ada yang rasa takut. Macam Allah, takutnya dengan cukai. Tapi jangan takut. Seperti mana Cikgu Zainab dah terangkan, cukai ini bergantung kepada situasi ataupun kesesuaian dalam ekonomi negara kita. Dan sekarang di segmen ini, kita ingin mengetahui pula apa sebenarnya kesan cukai ini terhadap kita sebagai rakyat Malaysia dan juga terhadap negara khususnya. Jom tanya Cikgu Zainab. Silakan Cikgu.
Baik, seterusnya Mira, kita akan belajar kesan cukai progresif, regresif dan berkadar mala atas agihan pendapatan. Ya. Jadi tujuan kerajaan mengutip cukai ini ada 3 ya, yang cikgu dah senaraikan. Yang pertama untuk mentadbir urus negara. Yang ini kita kategorikan perbelanjaan mengurus. Yang kedua membiayai projek pembangunan iaitu perbelanjaan pembangunan. Dan akhir sekali mengagihkan semula ketidakseimbangan agihan pendapatan dalam masyarakat. Jadi apa maksud agihan pendapatan? Agihan pendapatan merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan individu atau kumpulan dalam ekonomi. Jadi sebenarnya dalam keadaan biasa, bagi mereka yang berpendapatan tinggi iaitu golongan kaya akan memperoleh jumlah barang yang banyak dan berkualiti berbanding dengan golongan yang kurang berkemampuan. Jadi kalau situasi ini berlarutan, lama-kelamaan dia akan menimbulkan ataupun situasi negatif ke atas pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dan akhir sekali akan menimbulkan konflik dalam kelas sosial masyarakat. Ya. Jadi atas dasar itu kerajaan mengagihkan semula agihan pendapatan tu melalui dengan cara mengutip cukai bagi mereka yang berkemampuan dan juga mengagihkan bantuan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Jadi cukai ini dikenakan ke atas mereka yang berkemampuan, tetapi jangan salah faham. Kita semua rakyat Malaysia membayar cukai. Dari orang yang kaya, orang yang tak berkemampuan, semua membayar cukai. Cuma bagaimana kesan cukai itu ke atas masyarakat, dia berbeza bergantung kepada kategori agihan pendapatan dan juga jenis cukai. Ya, Mira? Okey, seterusnya kita lihat kepada 3 bentuk cukai berdasarkan pengenaan kadar cukai. Yang pertama, cukai progresif. Yang kedua, cukai regresif. Dan akhir sekali, cukai berkadar mala. Okey, seterusnya kita lihat kepada cukai progresif. Cukai progresif adalah bentuk cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Contohnya ialah cukai pendapatan individu. Maksudnya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kadar cukai yang dibayar oleh seseorang individu. Dan dia bergantung kepada kadar cukai berdasarkan banjaran pendapatan yang dikelaskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negara Malaysia, iaitu Lembaga Hasil LHDNM. Ya. Okey, berdasarkan kepada gambar yang ada di slide ni, kalau kita lihat individu A mempunyai pendapatan boleh cukai sebanyak RM60,000. Pendapatan boleh cukai ialah pendapatan setelah ditolak dengan potongan wajib. Ya, kadar cukai yang dikenakan ialah 16%. Jadi cukai pendapatan yang dikenakan berdasarkan kepada banjaran pendapatan yang dikelaskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ialah RM4,000. Manakala bagi individu B, pendapatan boleh cukainya ialah RM18,000. Jadi kadar cukai yang dikenakan adalah 1%. Jadi berdasarkan kepada banjaran pendapatan, cukai pendapatan yang dikenakan ialah RM130. Okey. Boleh Mira setakat ni? Boleh cikgu. Okey, seterusnya ialah cukai regresif. Cukai regresif ialah bentuk cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Ya. Beban cukai lebih terkesan kepada golongan berpendapatan rendah. Contohnya ialah cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST. Okey, seterusnya kita lihat kat sini ada macam mana kita nak melihat kesan cukai regresif tadi. Okey, kalau kita lihat kat sini individu A mempunyai pendapatan sebanyak RM5,000 ya. Pendapatan boleh cukainya RM5,000.
Kemudian individu B pendapatan boleh cukainya ialah RM1,500. Jadi dengan cukai barang dan perkhidmatan GST yang sama iaitu RM18, kesan cukai itu merupakan 0.36% kepada individu A berbanding dengan 1.2% individu B. Maksudnya dengan barang yang sama, GST yang sama yang dibayar sebanyak RM18 tadi, kesan tu lebih tinggi kepada golongan yang kurang pendapatannya. Ya, boleh Mira? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, akhir sekali ialah cukai berkadar mala. Cukai berkadar mala ialah bentuk cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Kadar cukainya sama bagi semua pembayar tanpa mengira jumlah pendapatan. Contohnya ialah cukai pendapatan syarikat. Okey, boleh Mira? Okey, kita lihat kepada contoh gambar ni. Kita lihat di sini ada firma A dan juga firma B. Okey, kemudian firma A mempunyai keuntungan sebanyak RM70,000. Kemudian firma B mempunyai keuntungan sebanyak RM8,000. Tetapi sebab kadar cukainya ialah mala, maksudnya kedua-dua firma ni membayar kadar cukai yang sama iaitu 24%. Jadi firma A akan membayar sebanyak RM16,800 manakala firma B membayar sebanyak RM1920. Okey, boleh Mira? Boleh. Okey. Seterusnya kita akan lihat pada contoh soalan yang ada dekat Mira tu ya. Okey, dekat situ kita lihat cikgu nak Mira padankan berdasarkan kepada yang kita dah belajar 3 bentuk cukai tadi, regresif, progresif dan berkadar mala. Cikgu nak Mira padankan antara cukai-cukai itu dengan bentuk-bentuk cukai tadi. Okey, boleh Mira? Boleh. Yang kita mulakan sama-sama kawan-kawan. Yang pertama sekali ialah cukai pendapatan syarikat. Baru saja Cikgu Zainab terangkan tadi, kalau cukai pendapatan syarikat, nilai cukainya sama. Kalau sama, sudah semestinya dia akan jadi cukai berkadar mala. Betul Cikgu? Saya akan letak di sini. Okey. Yang kedua ialah GST. Okey, kalau GST ni pula, kita kena ingat cukai yang melibatkan GST ni apabila kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Ya. Cukai menurun kalau pendapatan bertambah. Jadi kalau macam tu dia akan masuk dalam cukai regresif. Okey, bagus. Regresif di sini. Okey. Dan satu lagi cikgu untuk cukai pendapatan individu. Kalau cukai pendapatan individu sudah pastinya ialah cukai progresif. Okey, bagus Mira ya. Okey, jadi Mira dalam slot ni kita dah belajar tentang 3 bentuk cukai dan kesannya ke atas agihan pendapatan individu di mana kita belajar 3 bentuk cukai iaitu cukai regresif, cukai progresif dan cukai berkadar mala. Okey, baik cikgu. Kalau macam tu kita nak berhenti berehat seketika memandangkan kita pun dah faham dah tentang ketiga-tiga jenis cukai ini dan kesannya kepada individu dan juga kepada negara. Kita akan kembali semula dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, hasil kerajaan yang diterima adalah untuk membiayai perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus kerajaan. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, macam mana? Masih bersemangat tak untuk sama-sama belajar tentang ekonomi dalam tajuknya Alat Dasar Ekonomi. Dan di segmen ini, kita nak lakukan sedikit aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman saya dan kawan-kawan yang berada di rumah. Jom cikgu untuk soalan yang pertama. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama,
Ini soalannya biasa ada dalam kertas 2 bahagian A, Mira, ya. Baik, maklumat di bawah berkaitan dengan 2 jenis cukai. Tadi kita dah belajar kan? Okey. Dia punya situasi dia, Puan Asmah membayar RM240 setahun kerana memiliki rumah kediaman di kawasan pihak berkuasa tempatan. Okey. Kemudian Puan Mahani membayar RM10,000 kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia kerana membawa masuk kereta mewah dari luar negara. Jadi soalannya A, kenal pasti komponen cukai yang dibayar oleh 2 individu tersebut. 2 markah. Mira nak jawab ke? Saya cuba jawab, Cikgu. Okey, baik. Untuk soalan A, Roman 1 Roman ini, komponen cukai yang dibayar oleh 2 individu tersebut untuk Puan Asmah membayar cukai pintu kerana memiliki rumah kediaman di kawasan PBT atau pihak berkuasa tempatan. Dan untuk Puan Mahani pula, Puan Mahani membayar cukai import. Iaitu kerana Puan Mahani membawa masuk kereta mewah dari luar negara. Ya, tadi untuk Puan Asmah dia membayar cukai pintu dan Puan Mahani duty import. Duty import. Okey, bagus Mira, ya. Okey, yang kedua, 2 Roman. Jelaskan perbezaan antara komponen cukai yang dinyatakan di A 6 markah. Okey, Mira nak jawab lagi ke? Masih bersemangat lagi? Boleh. Untuk A yang pertama iaitu untuk cukai pintu, Puan Asmah terlebih dahulu. Cukai pintu merupakan cukai jenis cukai langsung. Okey, cukai langsung. Yang kedua, beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Dan juga yang ketiga, dikenakan ke atas individu ataupun syarikat. Okey, betul. Okey, kemudian kita lihat kepada Puan Mahani. Puan Mahani pula dikenakan cukai duty import. Kalau duty import pula, Cikgu, jenis cukainya ialah cukai tidak langsung. Okey, dan cukai ini bebannya boleh dipindahkan. Ya, betul. Okey, boleh dipindahkan kepada orang lain dan cukai ini dikenakan ke atas barangan ataupun perkhidmatan. Ya, bagus Mira. Okey. Kita lihat jawapannya, ya. Jadi semua jawapan yang Mira bagi tahu tadi betul lah, ya. Cukai pintu, duty import dan sebagainya, ya. Okey. Soalan yang kedua. Soalan ni ialah soalan objektif. Bagaimanakah kerajaan mengawal kemelesetan ekonomi melalui dasar fiskal? 1. Menurunkan kadar cukai pendapatan individu. Yang kedua, meningkatkan projek infrastruktur luar bandar. Yang ketiga, memperkenalkan cukai tak langsung yang baharu. Dan yang keempat, mengurangkan projek pembangunan tidak produktif. Jadi kat sini dia punya kata kunci ialah kemelesetan dan juga dasar fiskal, ya. Jadi kalau dasar fiskal tadi kita menggunakan semasa kemelesetan, dasar fiskal yang digunakan ialah dasar fiskal mengembang. Jadi bila dasar fiskal apa Mira yang ni? Dasar fiskal mengembang, betul tak? Jadi kita akan menurunkan kadar cukai dan juga meningkatkan projek infrastruktur luar bandar. Jadi jawapannya apa Mira? Jawapannya 1 dan 2. A. 1 dan 2. Kita semak jawapan dia. Okey, betul. Bagus Mira, ya. Okey, soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada hasil cukai kerajaan bagi tempoh 1 tahun. Ya, jenis cukainya ialah cukai pendapatan syarikat 50065, kemudian lesen dan permit 10932, kemudian kita ada duty excise 9855, duty stamp 746 dan levy 2977. Berapakah jumlah hasil cukai tak langsung kerajaan pada tahun tersebut? Jadi kita punya kata kunci ialah cukai tak langsung. Ya, kita gariskan. Kita biasa ajar murid-murid supaya menggariskan kata kunci bagi setiap
soalan. Jadi kat sini mana satu Mira yang dalam komponen cukai tak langsung? Kalau dalam komponen cukai tak langsung ni cikgu, kalau daripada ini yang Mira boleh tengok, yang pertama sekali ialah duty excise. Ya. Okey, yang kedua ialah levy kan cikgu sebetulnya? Ya, betul Mira. Levy. Jadi apabila kita jumlahkan kedua-duanya, kita dapat jawapannya ialah RM 12,832. Ya, jadi jawapannya ialah C. C. Cuba kita tengok. Ya, betul. Jawapannya ialah C. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Maklumat berikut berkaitan jenis sumber hasil kerajaan. Jumlah hasil sama dengan cukai langsung tambah X tambah hasil bukan cukai. Ya? Kemudian penyataan yang manakah betul tentang X? A. Bebanan boleh dipindah kepada pihak lain. B. Merapatkan jurang antara masyarakat. C. Sumbangan terbesar hasil kerajaan. Dan D. Contohnya ialah duty stamp. Baik. Cikgu nak tanya, X ni apa Mira? X. X ni mungkin ialah cukai tak langsung cikgu. Ya, cukai tak langsung. Jadi daripada A, B, C, D, mana satu yang berkaitan cukai tak langsung? Ciri-ciri antara ciri-ciri cukai tak langsung ialah bebanan boleh dipindahkan kepada pihak lain. Ya, bagus. Jadi jawapannya ialah A. A. Okey, bagus Mira. Okey, seterusnya ialah soalan yang ni. Soalan ni soalan pilihan ya. Pilihan jawapan ni. Soalan berikut berdasarkan pilihan jawapan seperti jadual di bawah. Ya, ini ialah bentuk soalan betul salah. Okey. Okey. Penyataan 1. Sumber hasil kerajaan terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung. Rasa-rasanya betul ke salah ni Mira? Rasa-rasanya salah cikgu. Ya, kita tengok nanti ya. Okey, yang kedua, cukai langsung merupakan cukai yang perlu dibayar terus oleh pembayar cukai kepada kerajaan. Kalau nama pun cukai langsung, maka pembayar cukai kena terus langsung kepada kerajaan. Jadi jawapan untuk penyataan kedua ni betul. Okey, kita semak jawapannya. Okey. Okey, betul jawapannya ya. Jadi jawapannya ialah B. Ya. Okey, Mira, penyataan 1. Kenapa penyataan 1 ni salah? Sebab hasil kerajaan ini terdiri daripada cukai langsung dan juga hasil Cukai langsung, cukai tak langsung. Satu lagi ialah hasil bukan cukai. Okey, baik cikgu. Kita dah selesai menjawab soalan yang terakhir. Sedikit rumusan daripada cikgu di penghujung ini. Baik, pada hari ini kita telah belajar tentang 3 perkara, iaitu yang pertama kita belajar tentang alat dasar ekonomi, iaitu kita fokus kepada alat dasar fiskal. Yang kedua, kita belajar tentang jenis-jenis hasil kerajaan, dan yang ketiga, kita belajar tentang 3 bentuk cukai, iaitu cukai progresif, cukai regresif dan cukai berkadar-mala dan kesannya ke atas agihan pendapatan. Okey, baiklah cikgu. Bagaimana prestasi saya pada hari Cemerlang. ini? Cemerlang. Alhamdulillah, diharapkan murid-murid di rumah pun turut sama cemerlang juga. Dan kalau mereka di rumah yang ingin mendapatkan sumber rujukan, di mana cikgu? Murid-murid boleh dapatkan daripada Pelantar Delima KPM. Okey, kawan-kawan boleh terus pergi ke Pelantar Delima KPM. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zainab Misran atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada semua murid-murid yang menonton. Diharapkan memberi manfaat kepada anda dan terus cemerlang dalam mata pelajaran ekonomi untuk bab alat dasar ekonomi. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.